الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bersempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-62 pada tahun ini, marilah kita menghayati khutbah bertajuk penghayatan Al-Quran, tanggungjawab kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum itu khatib ingin mengajak seluruh umat Islam, marilah kita istiqamah mengimarahkan masjid dan surau dengan hadir salat secara berjamaah, di samping memastikan ahli keluarga khususnya anak-anak agar tidak mengabaikan kewajipan salat. Marilah kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, memelihara hubungan persaudaraan sesama insan, serta memperbanyakkan taubat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memastikan hidup kita sentiasa mendapat limpahan kerahmatan dan keberkatan daripadanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengandungi pengajaran daripada setiap aspek kehidupan, bukan sahaja menyentuh perkara kerohanian dan akhirat, bahkan ia kaya dengan pelbagai khazanah ilmu duniawi sesuai dengan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala bagi memakmurkan bumi ini. Penghayatan terhadap Al-Quran ialah ciri-ciri insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 155 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Yakinlah bahawa Al-Quran sangat penting yang berperanan sebagai cahaya petunjuk dalam menempuhi kehidupan di dunia melalui kita, dapat membezakan antara perkara yang hak dan batil. Al-Quran juga membawa rahmat kepada manusia, menjadi penawar penyakit zahir dan batin, menjadi peraturan dalam kehidupan serta membentuk akhlak muslim yang mulia. Inilah kemuliaan Al-Quran, bukan sahaja memberi manfaat kepada kita di dunia, bahkan di akhirat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kamu akan Al-Quran kerana sesungguhnya ia, Al-Quran, akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada tuannya, orang yang membacanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai Muslim kita bertanggungjawab memastikan hak Al-Quran sentiasa ditunaikan melalui penghayatan terhadap setiap isi kandungan dan ajarannya. Al-Quran mesti dibaca, difahami dan ditadabbur setiap masa. Justru antara langkah-langkah untuk membudayakan Al-Quran dalam kehidupan ialah, pertama, kita hendaklah sentiasa melazimi membaca Al-Quran. Pembacaan Al-Quran akan memberi kekuatan dalaman yang luar biasa bagi pembacanya. Dekatilah Al-Quran dengan membacanya setiap hari semampu yang boleh. Pelajarilah ilmu tajwid dan tarannum Al-Quran melalui guru. Pada masa ini, pelbagai program penghayatan Al-Quran telah diwujudkan, antaranya termasuk segmen-segmen televisyen dan melalui media-media sosial oleh qari yang berpengalaman. Ambillah peluang untuk mendapatkan mutiara ilmu melalui program-program tersebut. Kedua, kita hendaklah memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran mengandungi ilmu dan petunjuk dalam pelbagai ilmu seperti tauhid, hukum hakam, syariat, kisah bangsa-bangsa terdahulu, sains dan banyak lagi.
Oleh kerana itu berusahalah sebaik mungkin untuk memahaminya. Yang pasti Al-Quran akan sentiasa memberi pedoman setiap kali kita membacanya dengan penuh tadabbur. Ketiga, kita hendaklah mengamalkan ajaran Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran merupakan elemen paling penting dalam penghayatan Al-Quran. Bagi memastikan kita dapat mengamalkan Al-Quran dengan baik, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh memahami ajarannya. Lantaran itu kita perlu menekuni kisah-kisah hukum hakam, mengambil ibrah dan pengajaran daripada Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran tempat rujukan utama dalam menghadapi segala kesulitan dan permasalahan. Nescaya kehidupan kita akan terpandu ke jalan kebenaran. Keempat, kita hendaklah mengaplikasikan tuntutan Al-Quran dalam interaksi sosial. Masyarakat Islam khususnya di negara kita ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan keturunan. Kepelbagaian ini mewujudkan jurang perbezaan antara kaum daripada aspek sosial, adat dan pemikiran. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan dan pengajaran kepada kita melalui Al-Quran supaya perbezaan-perbezaan tersebut dapat diharmonikan. Al-Quran sangat mementingkan aspek persaudaraan, perdamaian, kebersamaan, tolak ansur, tolong menolong, belas kasihan dan sebagainya. Malah Al-Quran juga mendidik manusia supaya menghindari perpecahan, perbalahan, kezaliman, diskriminasi, perbuatan khianat, dengki dan lain-lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib pada hari ini juga mengambil kesempatan sempena Hari Alam Sekitar Negara 2022 yang disambut pada tanggal 21 Oktober setiap tahun. Sambutan ini wajar dijadikan pencetus kepada semangat cintakan alam sekitar. Bukankah Al-Quran telah menekankan aspek penjagaan alam sekitar terhadap kita? Tanggungjawab memastikan kemakmuran dan kelestarian alam juga adalah peranan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, untuk dikongsi bersama dengan setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Kita boleh bertindak sebagai sukarelawan alam sekitar dengan menyertai rakan alam sekitar yang diwujudkan untuk melaksanakan dan mengamalkan gaya hidup lestari. Antaranya menggalakkan anggota komuniti untuk meningkatkan penanaman tanaman hijau di kawasan kediaman. Penanaman pelbagai tumbuhan ini dapat membantu menyerap karbon dioksida dari udara dan dapat mengurangkan kesan gas rumah hijau yang mengakibatkan berlakunya pemanasan global. Selain itu, antara aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan boleh dijalankan dengan amat mudah sekali ialah aktiviti kutip sampah sambil riadah di sekitar tempat tinggal, pantai-pantai peranginan, sekitar sungai dan taman rekreasi. Dengan pelaksanaan aktiviti ini, isu-isu seperti kawasan rekreasi yang kotor dengan sampah yang ditinggalkan dapat diatasi. Seterusnya menjadikan kawasan persekitaran lebih bersih dan sihat. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Keadaan cuaca yang tidak menentu dan ancaman banjir besar yang dijangka akan melanda negara pada bulan November hingga Januari pada tahun hadapan merupakan lumrah alam yang seharusnya kita lihat sebagai ingatan dan pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru lakukanlah persediaan yang betul demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan kita dan keluarga sentiasa di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, hayatilah beberapa kesimpulan sebagai renungan untuk kita bersama. Pertama, Al-Quran adalah mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah melazimi Al-Quran melalui pembacaan dan pembelajaran ilmu tajwid dan tarannum daripada guru yang berpengalaman. Kedua, tingkatkan penghayatan Al-Quran melalui tadabbur dan pemahaman yang betul terhadap setiap ayat dan kandungannya di samping mengamalkannya di dalam kehidupan.
Ketiga, Al-Quran turut menekankan aspek pemeliharaan alam sekitar. Oleh itu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan kelestariannya terus terpelihara. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaat-manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil ikhtibar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikina ke bawah dunia yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah dunia yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وآمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan masjid dan surau. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami dari rezeki yang haram.
cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu daripada bergantung kepada selain-Mu, dan dengan rezeki itu kami dapat membayar zakat ke pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan PBZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui amalan wakaf kepada pusat wakaf Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu, dan jadikanlah ia sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah Persekutuan. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha penyayang, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkanlah kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikan kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah kami mohon doa ini diperkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.